Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama untuk kita mengikuti pengajian tadabbur kita melalui secara pengajian secara online pada pagi ini. Dan insya-Allah seperti mana pada hari Isnin yang lepas, kita telah pun berkongsi berkenaan dengan beberapa tadabbur dan pengajaran yang boleh kita ambil melalui surah Ibrahim alaihi salam. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung semula pada ayat yang ke-5 sehinggalah kepada ayat yang ke-8 insya-Allah. Baik. Jadi saya akan bacakan daripada ayat yang ke-5 sehingga pada ayat yang ke-8, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sadaqallah. Baik, daripada ayat yang kita bacakan, yang telah saya bacakan daripada ayat yang ke-5 sehingga pada ayat yang ke-8 tadi, yang mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berkenaan dengan tugasan para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam dan nasihat-nasihat mereka kepada kaum-kaum mereka yang ingkar. Jadi kita akan tengok terjemahan terlebih dahulu daripada ayat yang ke-5 sehinggalah kepada ayat yang ke-8 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mafhumnya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa alaihi salam dengan membawa tanda-tanda kekuasaan daripada kami.
tanda-tanda kekuasaan ni kita akan bincang nanti apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Dan kami telah perintahkan kepada Nabi Musa AS itu dengan firman kami, keluarkanlah kaummu Bani Israel itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi setiap orang yang penyabar dan juga orang-orang yang bersyukur. Ayat yang ke-6, dan ingatlah ketika Nabi Musa AS memperingatkan kepada kaumnya Bani Israel. Ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika mana Allah Ta'ala itu telah menyelamatkan kamu daripada pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan menyembelih anak-anak kamu yang lelaki dan juga membiarkan hidup anak-anak kamu yang perempuan. Pada yang demikian itu adalah merupakan suatu bala dan ujian Allah Ta'ala yang sangat besar terhadap kamu. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke-7. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil janji kepada kalian. Sesungguhnya jika kamu menjadi orang-orang yang bersyukur, Allah Ta'ala akan menambahi nikmatnya kepada kamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pastinya azabku itu adalah merupakan azab yang sangat berat. Kemudian ayat yang ke-8, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Musa AS berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi ini semuanya mengingkari kepada nikmat Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya lagi maha terpuji. Baik, itu dari sudut terjemahan daripada ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-8 yang telah sama-sama kita dengarkan. Dan insya-Allah kita nak pergi kepada sedikit tafsir dan kita pergi kepada tadabbur dan penghayatan dan pengajaran yang boleh kita ambil melalui ayat 5 hingga ayat yang ke-8 daripada surah Ibrahim alaihissalam. Okey, yang pertama kita lihat Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, walaqad arsalna Musa biayatina, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa alaihissalam dengan ayat-ayat kami. Ulama berbincang apakah maksud ayat-ayat kami itu. Yang pertama, maksud ayat-ayat kami di dalam ayat yang ke-5 ini adalah mu'jizat, iaitu Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, Allah bagi tahu kat Nabi SAW, wahai Rasulullah, bersabarlah kamu menghadapi karenah kaummu ataupun kekufuran dan keingkaran kaummu. Kerana hendaklah kamu menjadi seorang yang sabar seperti mana sabarnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya dan sikap kekufuran kaum Bani Israel. Pertama kita lihat dalam ayat ini, bagaimana ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi SAW untuk bersabar dengan karenah kaumnya, yakni kaum musyrikin Makkah, dan Nabi memberikan satu contoh kepada Nabi SAW, seorang Rasul, seorang Nabi yang juga telah bersabar terhadap kaumnya. Yang menariknya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi SAW contoh Nabi dan Rasul yang mana Nabi dan Rasul ini adalah merupakan seorang Rasul yang sangat bersabar dengan bermacam ragam karenah kaumnya, kaum yang paling sukar untuk dilenturkan ataupun untuk dididik, iaitu kaum Bani Israel. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita dapati berapa banyaknya kisah Bani Israel yang telah Allah bawa datangkan ceritanya di dalam Quran. Sebab itu, bila Allah Ta'ala menyuruh baginda Nabi SAW bersabar dalam menyampaikan dakwah baginda,
Allah memberikan contoh kepada Nabi SAW dengan kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Disebabkan kerana itu, kalau kita lihat adanya satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kesabaran Nabi Musa alaihi salam, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan di dalam sebuah hadis. Ya, ada menyebutkan tentang sebuah hadis daripada Nabi SAW yang menceritakan kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Misalan contohnya, kalau saya boleh bacakan hadis tersebut, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan pujian baginda Nabi SAW dengan baginda menyatakan, Yarhamullahu Musa. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu merahmati Nabi Musa alaihi salam. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala itu merahmati Nabi Musa alaihi salam kerana atas kesabarannya yang telah ia tanggungkan kepada kaumnya. Ini di antara pujian Nabi SAW kepada baginda Nabi Musa AS kerana kesabaran baginda berhadapan dengan kaumnya dan berbagai lagi. Antara riwayat yang lain, Nabi ada bersabda, Wadidna anna Musa kana sabara hatta yaqussallahu alaina min khabarihima. Yang mana Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya kami sangat-sangat berharap, kata Rasulullah SAW, kami sangat-sangat berharap dengan kisah kesabaran Nabi Musa AS ini, Allah bawa datangkan cerita mereka kepada kita semua tentang kesabaran apa yang telah dilalui oleh Nabi Musa AS. Sebab itu, kalau kita lihat berdasarkan kepada hadis ini menjelaskan bagaimana baginda Nabi SAW memuji Nabi Musa AS di atas kesabaran beliau berhadapan dengan karenah kaum Bani Israel dengan bermacam-macam ragamnya. Ini kita boleh lihat di antara pujian yang telah Nabi SAW sebutkan. Saya bacakan hadis lain. Misalnya Nabi SAW pernah memuji Nabi Musa, La tukhayyiruni ala Musa. Jangan kalian lebih-lebihkan aku ke atas Nabi Musa AS. Memang Rasulullah SAW, ulama sepakat, Nabi SAW lebih tinggi daripada Nabi Musa AS. Tetapi tawaduknya Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita, jangan kita saja-saja memuji baginda lebih daripada Nabi Musa AS dan membanding-bandingkan. Kerana sifat tawaduk Nabi SAW, hormat Nabi SAW kepada Nabi Musa AS. Bahkan Nabi SAW juga ketika dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi membahagikan harta rampasan perang, ada di kalangan orang-orang munafik yang tak puas hati dengan cara pembahagian itu, maka Nabi jadi marah. Tapi Nabi cuba tenangkan diri baginda dengan Nabi bersabda, Yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthara min hadha fasabara. Nabi SAW menyatakan, semoga Allah merahmati Nabi Musa AS kerana Nabi Musa telah diuji oleh Allah dengan kesakitan karenah kaumnya lebih dahsyat daripada ini, tetapi Nabi Musa AS tetap bersabar terhadap karenah kaumnya itu. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah membawa satu contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kesabaran Nabi Musa alaihi salam, supaya baginda mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat daripada kesabaran yang telah pun Allah uji kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kita tengok dalam ayat ini disebutkan biayatina, bagaimana sabarnya Nabi Musa itu menghadapi kaum Bani Israel, sehingga kan
Allah memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam tentang mukjizat yang sangat banyak kepada Nabi Musa untuk meyakinkan kaum Bani Israel, walau bagaimanapun kaum Bani Israel itu masih lagi tidak mengimani kepada Nabi Musa AS, ataupun kalau mereka beriman, mereka suka mengingkari dan membantah arahan Nabi Musa AS. Sebab itu dalam ayat ini Allah sebut arsalna Musa biayatina. Kami telah menguatkan dakwah Nabi Musa AS itu dengan mukjizat-mukjizat yang telah kami berikan kepada Nabi Musa AS. Dengan mukjizat ini, apa makna mukjizat? Iaitu kuasa luar biasa yang telah Allah berikan untuk melemahkan. Allah berikan pada seorang Nabi atau Rasul untuk melemahkan kaumnya dan mencabar kaumnya untuk membuktikan kebenaran ajaran Nabi ataupun Rasul itu. Dan kalau kita tengok antara mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa tu, kalau siapa rujuk dalam surah Al-Isra, mukjizat yang Allah sebut dalam surah Al-Isra tentang mukjizat Nabi Musa ini ada 9. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Allah menyatakan sesungguhnya kami telah beri kepada Nabi Musa AS itu ada 9 tanda mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa. Maka Allah kata, tanyalah Bani Israel itu, apakah mereka masih lagi kufur, masih lagi ingkar, sedangkan mereka dah melihat ke-9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan mereka pernah beriman setelah melihat mukjizat itu, namun mereka kembali kufur, mereka kembali ingkar, mereka kembali menyelisihi Nabi Musa alaihissalam dan juga meninggalkan ajaran baginda. Maknanya, ayat ini satu motivasi yang Allah nak berikan kepada Nabi SAW. Demikian juga ayat ini kita mengambil pengajaran dia yang pertama, apabila setiap kali kita diuji, setiap kali kita berada dalam musibah, kita ditimpa ujian daripada Allah Ta'ala, ingatlah, kita carilah contoh daripada kalangan para Nabi dan Rasul, di kalangan para salihin, yang mana mereka itu juga telah menghadapi ujian daripada Allah yang jauh lebih berat daripada ujian yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi mereka berjaya menghadapi ujian itu. Dalam keadaan pengakhiran ujian itu, mereka telah menjadi kekasih Allah, mereka telah menjadi insan yang diradai oleh Allah, mereka telah menjadi insan yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni dosanya oleh Allah serta diangkatkan darjatnya. So dekat sini kita nak ambil pengajaran, setiap kali kita mendapat ujian, mendapat musibah, mendapat bala atau tekanan dan sebagainya, kita jangan berputus asa, tapi Allah ajak kita, suntikkan ke dalam jiwa dan iman kita supaya kita kembali semula melihat contoh-contoh ikutan di kalangan orang-orang yang Allah redai, yang Allah dah angkat darjat mereka, Allah dah berikan kebaikan kepada mereka, yang mana untuk kita teladani daripada mereka. Sebab itu dalam ayat ini Allah menggagaskan nak memberi kekuatan kepada Nabi SAW. Allah bawa cerita Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Musa itu sudah kuat sabarnya, dan Allah dah berikan kebenaran pada ajaran baginda Nabi Musa dengan 9 mukjizat. Nabi-nabi lain ada Allah bagi mukjizat, tapi tak sebanyak Nabi Musa. Ini nak menunjukkan perangai Bani Israel ini adalah merupakan satu sikap, satu perangai yang mana mereka ini hanya beriman seketika, kemudian mereka akan segera kufur di atas keimanan mereka itu. Nanti kita akan tengok pengajarannya. Saya nak sebutkan 9 mukjizat yang telah
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama iaitu mukjizat al-hajar, iaitu membelah batu. Fanfajarat min huthnata asyrata aina. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat 60, mukjizat Nabi Musa, bila Nabi Musa pukul kayu baginda pada batu, maka batu itu akan mengemancurkan, mengeluarkan air, mata air, dan daripadanya boleh diminum oleh 13 suku kabilah Bani Israel daripada keturunan anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Yang kedua, syaqqul bahar. Mukjizat kedua Allah bagi kat Nabi Musa, yang mana Bani Israel tengok, mereka nampak kebenaran Nabi mereka. Mereka nampak kekuasaan Tuhan yang Allah beri kepada Nabi Musa AS, iaitu membelah Laut Merah, yang kita tengok dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 63, famfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Disebutkan anidrib bi'asakal bahar, wahai Musa, pukullah tongkat kamu pada laut itu, maka laut itu terbelah dan setiap di kalangan Bani Israel dapat melaluinya dalam keadaan yang selamat. Itu mukjizat kedua. Mukjizat yang ketiga, al-asa, mukjizat tongkat, yang mana Allah menukarkan tongkat Nabi Musa menjadi ular, yang mana Allah sebut dalam surah Al-A'raf pada ayat 107, fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Apabila Nabi Musa baling tongkatnya, maka dengan izin Allah, tongkat tu berubah menjadi ular sawa yang sangat besar. Ya, ular yang sangat besar yang boleh menelan manusia. Itu mukjizat yang ketiga. Mukjizat yang keempat, as-sinin wa naqsis thamarat. Ini kita boleh tengok dalam surah Al-A'raf pada ayat 130. Apa dia mukjizat ini? Mukjizat kemarau dan hilangnya hasil tanaman. Ini mukjizat Nabi Musa yang Allah berikan kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa AS bagi tahu dekat Firaun, jika kamu masih mengaku diri kamu sebagai Tuhan dan kamu masih angkuh dan kamu masih tidak mahu menerima ajaranku, maka kamu akan lihat, kata Nabi Musa, bumi Mesir ini akan kering kontang, akan berlaku kemarau, airnya menjadi kering dan semua hasil-hasil tanaman akan mati. Subhanallah, kata-kata Nabi Musa itu merupakan suatu mukjizat. Allah sebut, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarat. Allah telah jadikan bumi Mesir itu selama 1 tahun, ada riwayat kata 2 tahun, kering kontang, tak ada tanaman, tanaman mati, tak ada hasil tumbuhan, kemudian air menjadi kering, sehingga kan Firaun terpaksa berlutut dan juga pergi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dan minta supaya diturunkan semula hujan. Ya, ini mukjizat. Mukjizat yang kelima, at-tufan. At-tufan adalah iaitu banjir bah besar. Bukan taufan angin, ya. Tufan ni dalam bahasa Arab maknanya banjir bah besar. Seperti mana kita boleh tengok dalam surah Al-A'raf pada ayat 133, Allah berfirman, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانِ, dan kami telah kirimkan banjir bah besar kepada Firaun hingga menenggelamkan dan membinasakan segala rumah-rumah tentera-tentera mereka dan juga harta-harta mereka, sehingga kan mereka, Firaun dan kuncu-kuncunya, terpaksa merayu pada Nabi Musa supaya Allah keringkan balik banjir itu. Yang keenam, al-jarad wal qummal. Mukjizat yang keenam yang Allah beri pada Nabi Musa, ini semua Bani Israel tengok ni, dengan live mereka tengok. Al-jarad wal qummal, iaitu Allah kirimkan belalang dan kutu. Belalang, okey, bila dah turun hujan, tanaman kembali subur, mereka kufur balik. Firaun kufur balik.
sehingga menyebabkan Allah kirim pula belalang rosakkan tanaman-tanaman mereka. Allah kirimkan kutu yang berada di kepala dan badan mereka, menggigit mereka sehingga mereka tidak rasa tenang untuk tidur dan duduk beristirahat. Bayangkan, Allah hantar binatang-binatang yang kecil ini pun Fir'aun tak senang duduk. Walaupun dia memiliki istana yang besar, walaupun dia memiliki, dalam riwayat tafsir At-Tabari kata, Fir'aun ada tentera yang lengkap bersenjata sebanyak 700,000 orang. Bukan zaman kita cakap ni. Zaman Fir'aun tu, Fir'aun dah ada kekuatan bala tentera yang siap bersenjata 700,000 orang. Memiliki tukang sihir yang seramai hampir 1,000 orang. Maknanya yang begitu ramai. Ya, dalam masa yang sama, beliau memiliki istana yang besar, memiliki kekayaan yang mewah, tapi Allah kirimkan binatang-binatang yang kecil hingga menyebabkan dia tidak dapat menikmati kesenangan dan kekayaan dia itu. Ya. Kemudian Allah hantarkan al-dhafadi' yang ketujuh, iaitu katak. Ya, setiap kali mereka nak makan hidangan, mereka akan jumpa katak dalam hidangan mereka. Setiap kali mereka nak minum, mereka akan nampak katak dalam minuman mereka. Setiap kali mereka nak pakai pakaian, mereka akan menemui katak dalam pakaian mereka. Di mana bilik mereka, di mana saja mereka pergi, mereka menjumpai katak yang sangat banyak. Bila mereka bunuh katak tu akan mengeluarkan katak yang lain pula yang jumlahnya lebih banyak daripada sebelumnya. Oh, kita pun rasa tak senang hidup kalau katak penuh dalam rumah kita ni. Walaupun dia tidak mencederakan kita, tetapi kita rasa geli dengan katak ni. Ya. Kemudian yang ke-8, iaitu Adam, Allah sebut. Iaitu Allah jadikan segala air-air mereka, mata air mereka, simpanan air mereka, air minuman mereka berubah menjadi darah. Bukan darah warna sirap, tetapi darah yang betul. Maknanya yang betul-betul darah. Macam kita tengok darah manusia, macam kita tengok darah hayawan. Macam tu Allah Ta'ala telah perlakukan kepada Fir'aun. Yang Allah juga sebut dalam surah Al-A'raf pada ayat 133. Dan yang ke-9 yang terakhir, iaitu tangan Nabi Musa AS mengeluarkan cahaya putih. Ini boleh tengok dalam surah An-Naml ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Wahai Musa, engkau masuklah tangan kamu di dalam poket kamu. Bila kamu keluarkan, tanganmu itu akan mengeluarkan cahaya yang berwarna putih. Tangan Nabi Musa AS mengeluarkan cahaya dan semua orang menyaksikan cahaya itu, termasuk Fir'aun dan terutamanya Bani Israel. Sebab itu dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita, Nabi Musa AS itu telah Allah kuatkan agar ajaran baginda, agama baginda, syariat baginda dengan 9 mukjizat. 9 mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa. Ini kita belum cerita mukjizat manna wassalwa, kita belum cerita mukjizat wa dhallalna, Allah berikan teduhan kat mana saja Bani Israel pergi saja luar, tak payah naik kereta, ada awan yang khusus melindungi mereka daripada terik panas. Kita kalau keluar sekarang tengah hari, tak ada matahari, tidak ada awan yang akan meneduhkan kita. Tapi Bani Israel yang beriman pada Nabi Musa AS dulu, ke mana saja mereka berkelana, ke mana saja mereka berjalan, mereka akan sentiasa dipayungi oleh awan-awan. Mukjizat Nabi Musa AS. Ini kita tak campur lagi, kita baru cerita 9 saja. Ada lagi yang lebih. Ini menunjukkan pada kita, Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan Nabi Musa yang Allah telah berikan kepada baginda 9 atau lebih mukjizat yang ajaib, yang luar biasa, yang mengkagumkan pun, baginda terpaksa menghadapi karenah kaumnya yang tetap ingkar, yang tetap kufur, yang tetap membantah terhadap baginda alaihi salam. Ini Allah Ta'ala cerita sebagai satu motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika berhadapan dengan karenah manusia ini. Sebab itu, kita nak ambil pengajaran yang kedua daripada ayat ini. Yang pertama, kita mengambil pengajaran setiap para nabi dan rasul itu Allah memberikan kepada mereka mu'jizat. Mu'jizat yang mengiringi setiap para nabi adalah untuk meringankan beban nabi itu menghadapi kekufuran dan kejahatan kaumnya. Yang kedua, mukjizat Allah bagi kepada para nabi itu adalah untuk membuktikan kebenaran seruan dan juga syariat dan ajaran mereka. Dan yang ketiga, mukjizat yang Allah berikan pada para nabi itu adalah untuk membuktikan kebenaran dan menewaskan musuh dan kekufuran. Itu pengajaran yang kedua. Di sini menunjukkan pada kita wajib kita beriman kepada mukjizat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada setiap para nabi. Mengingkari mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu, ia termasuk daripada kita mengingkari salah satu daripada perkara yang wajib kita imani daripada para nabi tersebut. Ya? Sebab tu kita tak boleh ingkar mukjizat. Kerana mukjizat diceritakan dalam Quran. Bila kita ingkar mukjizat yang Allah beri pada para nabi, kita tak percaya, kita kata tu sihir, kita kata itu ini dan sebagainya, maka ia boleh membawa kepada kufur. Kerana cerita mukjizat ini telah dikhabarkan di dalam Al-Quranul Karim, seperti mana yang kita lihat, saya bagikan tadi rujukan dalam ayat Quran tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga pengajaran yang boleh kita ambil dekat sini apa dia? Iaitu ini yang kita nak ambil pengajaran daripada sikap Bani Israel. Allah bagi kat Nabi Musa 9 mukjizat atau lebih. Tapi dengan 9 mukjizat yang lebih itu pun mereka tetap tak beriman akhirnya, dan mereka kufur dan mereka menentang Nabi mereka. Kenapa? Disebabkan kerana mereka adalah manusia yang hanya akan beriman setelah mana mereka melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Bila benda yang ajaib dan luar biasa itu sudah tiada, mereka akan kembali kepada kekufuran. Mereka akan kembali kepada keingkaran kepada Nabi mereka. Di sinilah kita kena ingat, iman itu, kepercayaan itu, keimanan itu terbahagi kepada 3. Ada 3 jenis keimanan. Keimanan yang pertama yang disebutkan sebagai keimanan yang berdiri di atas penglihatan. Ini dipanggil sebagai iman orang-orang munafik. Iman orang-orang munafik. Macam mana iman orang-orang munafik? Orang munafik ni, dia kena tengok benda tu ada, benda tu wujud, benda tu boleh dilihat, benda tu boleh dirasa, benda tu boleh disentuh, baru dia akan beriman. Ni dipanggil sebagai iman al-hissi. Imanul hissi. Contoh, kalau dia sembahyang duha, dia tak nampak apa ganjaran duha tu. Kalau Allah bawa datang dalam bentuk duit, lepas sembahyang duha nampak duit berkepul, dia akan percaya. Tapi kalau sembahyang tak rasa apa, tak nampak apa, dia tak akan percaya. Ini dipanggil imanul hissi. Yang mana inilah keimanan orang-orang munafik. Bila Allah suruh pergi perang, Allah kata bagi mereka yang pergi perang, jika mereka mati, mereka akan dapat syurga. Mereka tak nampak syurga. Tak ada pun, tak nampak pun syurga. Jadi mereka tak beriman kepadanya. Ya, ini dipanggil sebagai imanul hissi. Kita cubalah jauh daripada menjadi orang golongan yang pertama ini. Ya, sebab itu kita diajar sebagai orang Islam, wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, walaupun kami tak nampak, tapi kami beriman dan kami akan patuh. Ini yang sebenar-benarnya iman. Kita tak nampak syurga, tapi kita beramal. Kita tak nampak neraka, tapi kita tinggal larangan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kepada iman yang sebenar. Jangan berpegang kepada iman hissi. Dia benda yang berbentuk material,
fizikal, nak kena nampak, nak kena rasa, baru nak percaya. Sebab tu kita tengok dalam ayat Quran Allah kata, mereka yang beriman seperti ini, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha. Wahai Tuhan, kami dah nampak neraka ni. Dulu kami dah dengar dah. Sekarang ni, bawalah kami pulang balik ke dunia. Kami nak termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Tak ada manfaat dah masa tu. Ya. Baik, yang kedua, dipanggil sebagai imanul i'jabi. Iman al-i'jabi. Seseorang yang dia hanya akan percaya bila dia tengok sesuatu benda yang miracle, sesuatu benda yang ajaib, sesuatu benda yang mengkagumkan. Inilah kepercayaan yang melanda akhir zaman hari ini. Ya, kita tengok fitnah akhir zaman. Sebab itu akhir zaman Allah akan keluarkan fitnah Dajjal. Kenapa Allah keluarkan fitnah Dajjal? Sebab Dajjal, dia bawa benda yang mengkagumkan. Kalau dia tak bawa benda yang ajaib, benda yang mengkagumkan, orang takkan percaya. Orang takkan ikut dia. Orang takkan percaya dia itu Tuhan. Melainkan dia bawa benda-benda yang pelik atau benda-benda yang mengkagumkan. Sebab tu kita tengok hari ini, manusia bila tengok orang boleh buat satu teknologi yang canggih, yang ajaib, kita akan mengagungkan orang itu melebihi daripada Tuhan sendiri. Bahkan kalau kita tengok orang tu, kalau ada ilmu magic, dia kebal ke, dia boleh terbang ke, dia boleh apa ke, kita akan rasa kagum dengan dia. Dan kita akan terpedaya dengan keajaiban yang ada pada dirinya itu, tanpa kita tengok ajaran yang dia bawa, seruan yang dia bawa, betul ke tak betul, bertentangan dengan syariat ataupun tidak, dia ni salih ataupun tidak, maka orang akan mengikutnya. Sebab tu kita lihat kemunculan Dajjal adalah membawa misi keimanan i'jabi. Orang akan percaya kerana melihat benda yang ajaib pada diri dia. Inilah keimanan Yahudi Bani Israel. Jangan anda menjadikan iman anda seperti keimanan Bani Israel. Bila Nabi mereka tunjuk ajaibnya kuasa mereka, masa tu mereka taat pada Nabi mereka, mereka sembah Allah dengan ikhlas. Tapi bila mukjizat tu terhenti seketika, mereka kembali kepada kufur. Mereka kembali ingkar pada Nabi mereka. Ya? Sebab tu lepas Nabi Musa wafat, majoriti Bani Israel telah kembali kepada kekufuran. Sebab mereka tak nampak dah lagi kekuasaan Tuhan yang mereka boleh warisi daripada Nabi mereka. Mereka nak mereka pun boleh belah laut. Mereka nak mereka pun boleh pukul batu, boleh keluar air. Seperti mana yang Allah beri kepada Nabi Musa AS dan Nabi-Nabi di kalangan mereka. Tapi Allah tak berikan. Sebab tu jadilah iman yang ketiga. Ini dipanggil sebagai imanus sadiq. Bukan iman hissi, bukan iman i'jabi, tapi imanus sadiq. Iman yang benar. Iman yang benar tu macam mana? Apa saja yang sampai ke telinga kita, asalkan dia kata-kata Allah, asalkan ia kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kita percaya walaupun kita tak tahu apa logiknya, walaupun kita tak tahu apa rasionalnya. Ada rasional dan logiknya tapi kita belum tahu. Maka kita beriman dan kita berkata sami'na wa ata'na, sami'na wa amanna. Kami dengar ya Allah dan kami beriman. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Inilah baru yang dikatakan iman yang sebenar. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran Siddiq kerana Sayyidina Abu Bakar memiliki sifat imanus sadiq. Ya? Okey, baik. Itu pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kelima ini. Kemudian kita lihat an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Allah Taala sebut tugas Nabi ini dan para Rasul mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Apa itu kegelapan? Kekufuran atau kekafiran. Nur, apa itu nur? Iaitu keimanan.
Ada juga ulama yang menafsirkan zulumat itu adalah kejahilan dan nur itu adalah keilmuan dan kefahaman. Di sini tugas para nabi apa dia? Tugas para nabi yang pertama, keluarkan kita daripada sesat, daripada syirik, daripada kufur, daripada kafir, daripada menyengutukan Allah, tiada agama, dan daripada hidup bertuhankan nafsu ataupun syaitan dan kejahatan. Keluar daripada kegelapan kepada keimanan, mentauhidkan Allah, berpegang kepada agama yang benar, kemudian menyembah, beribadat pada Allah, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga memahami ilmu-ilmu yang telah Allah Ta'ala ajari kepada rasul-rasul mereka dan kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan. Ya? So maknanya dekat sini tugas para nabi yang pertama membawa petunjuk apa? Petunjuk daripada kekufuran kepada keimanan. Petunjuk daripada kesyirikan kepada ketauhidan. Petunjuk daripada tiada agama atau agama yang sesat kepada agama Islam. Ini tugas para nabi. Kemudian daripada kejahilan kepada keilmuan, dan daripada keraguan kepada keyakinan, dan daripada ikut-ikutan kepada kefahaman. Inilah tugas para nabi yang Allah sebut, an akhrij qaumaka minadh-dhulumat ilan nur. Kalau kita biarkan diri kita dalam kegelapan. Bila kita berada dalam kegelapan? Bila kita tak berada di dalam petunjuk Allah. Masa bila manusia tak berada dalam petunjuk Allah? Pertama, bila mereka hidup dalam keadaan mensyirikkan Allah. Kedua, bila mereka hidup dalam keadaan tidak beragama dengan agama yang Allah Ta'ala turunkan. Yang ketiga, apabila mereka hidup bukan berlandaskan kepada syariat ajaran Nabi yang diutuskan. Mereka pakai ajaran lain. Mereka pakai syariat lain. Mereka pakai undang-undang lain. Maka mereka akan hidup dalam kegelapan. Yang keempat, iaitu apabila mereka menjadikan nafsu dan syaitan sebagai teman mereka. Maka mereka akan berada dalam kegelapan bila mereka tak menjadikan Nabi dan Rasul dan pengikut Nabi itu sebagai ikutan mereka. Yang kelima, apabila mereka hidup dalam kejahilan, mereka tak hidup dalam keilmuan. Dan yang keenam, apabila mereka hidup dalam keadaan ikut-ikutan, ikut sahaja, mana saja orang kata, tanpa faham, maka mereka akan hidup di dalam kegelapan. Inilah fungsi dan tugas para Nabi dan Rasul yang telah Allah jelaskan dalam ayat ini. So dalam ayat ini, pengajaran yang boleh kita ambil apa dia? Pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kelima ini, yang keseterusnya adalah iaitu wajib seseorang itu berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab cahaya, an-nur itu maknanya adalah petunjuk Allah. Ya, kewajipan untuk kita berpegang teguh kepada petunjuk Allah, dia penyelamat kita daripada kesesatan dan kegelapan. Kegelapan tu maknanya kesesatan. Okey. Masalahnya, bagaimana kita nak berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala itu? Dan apakah sebab untuk kita dapat berada di dalam petunjuk Allah? Ini kita nak kena jelaskan. Kata para ulama, hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ini, seperti mana yang Allah cerita dalam Quran, ada 4 hidayah. Ini 4 hidayah yang wajib kita pelihara dalam hidup kita. Kalau 4 hidayah ini kita tak pelihara dalam hidup kita, maknanya kita boleh tersasar keluar daripada jalan petunjuk hidayah itu. Yang pertama disebutkan sebagai, hidayah yang pertama yang wajib untuk kita jaga,
yang disebutkan sebagai hidayatul khilqah atau juga disebut hidayatul fitrah. Ini yang pertama. Apa makna hidayatul khilqah dan fitrah ini? Yang kita tengok dalam ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut, Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dan banyak lagi ayat yang lain, iaitu kita berpegang kepada hidayah ni, sentiasa kita melihat kebesaran ciptaan Allah supaya kita tak lupa diri kita, Allah sebagai pencipta kita. Kita selalu tengok diri kita masih bernyawa, masih diberikan penglihatan, selama mana kita sedar kita bergantung kepada Tuhan yang menciptakan kita, selama tu insya-Allah kita mendapat hidayah khilqah ataupun hidayah fitrah. Nak jaga hidayah fitrah ni macam mana ibu ayah sekalian? Sentiasa tengok kebesaran Allah, perhatikan ciptaan Allah, perhatikan keagungan Allah, sentiasa tengok diri kita, bagaimana kita diciptakan, rasa diri perhambaan, kemudian sentiasa mengikut fitrah yang Allah ciptakan dalam diri kita secara semula jadinya. Fitrah kita perlukan Tuhan yang membantu kita. Fitrah kita nak sembah Tuhan. Fitrah kita nak kena agama yang kita anuti. Selama mana kita ikut fitrah yang Allah tetapkan, dan selama mana kita melihat kebesaran Allah dan menyedari kita adalah makhluk yang dicipta, selama itu kita berjaya berada di dalam hidayah ini. Yang kedua dinamakan sebagai hidayatud dilalah. Hidayatud dilalah ni, kalau nak bagi kita berada di atas hidayah dilalah ini, kita, apa makna dilalah? Iaitu hidayah yang kita perolehi berdasarkan kepada dalil, berdasarkan kepada wahyu. Kalau kita nak kekal berada di atas hidayah yang kedua ini, tak nak sesat, tak nak jadi kufur, kena sentiasa kita baca Quran, tengok perintah Allah dalam Quran, larangan Allah, baca hadis Nabi, belajar, melazimi ilmu. Ini antara sebab untuk memelihara kita agar tidak kita tidak menyimpang daripada hidayah Allah, iaitu melalui hidayah dilalah. Ya, hidayah dilalah. Ini juga merupakan hidayah yang penting. Seperti kita tengok macam mana Allah cerita golongan orang yang Allah hancurkan, untuk kita ambil pengajaran, orang yang Allah binasakan, orang yang Allah bantu mereka yang beriman. Ini hidayah dilalah. Yang ketiga dipanggil hidayatut taufiq. Yang Allah sebut wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Hidayatut taufiq, macam mana kita nak pelihara hidayah taufik ini? Iaitu dengan cara kita istiqamah di atas perintah Allah. Ingat, cara ketiga nak memelihara hidayah Allah di dalam kehidupan kita, istiqamahkan diri anda di dalam ketaatan. Apa yang solat, istiqamah jaga solat awal waktu. Baca Quran, istiqamah baca Quran. Istiqamah bersedekah. Istiqamah berbuat kebaikan. Istiqamah berkata yang perkataan yang baik. Kalau kita tak boleh istiqamah pada kebaikan, dikhawatiri hidayah ini akan tercabut daripada genggaman kita. Ingat, ulama kata, orang yang tidak mendapat hidayah seperti orang yang duduk dalam keadaan lemas di dalam air laut yang dalam dan di waktu malam. Bayangkan perumpamaan ulama beri contoh, orang yang tak dapat hidayah Allah ni macam orang yang sedang lemas di dalam air laut yang dalam. Dahlah lemah duduk dalam laut, lepas tu laut tu pula di waktu malam, nak minta tolong ke orang pun orang tak nampak. Orang tak boleh nak tolong kita. Sebab yang boleh tolong kita Allah Ta'ala. Yang nak bagi hidayah kat kita Allah Ta'ala. Tapi kita kena usaha. Bayangkan kalau keadaan kita tak dapat hidayah, macam kita tengah lemas dalam air laut, Masya Allah.
Kita hanya fikir mati saja masa tu, ya. Dan tiada siapa yang boleh menyelamatkan kita pada waktu itu. Dan yang keempat dipanggil sebagai hidayatu. Yang keempat ini dipanggil sebagai hidayatut tariq. Hidayatut tariq, iaitu hidayah yang akan membawa kita kepada syurga ataupun ke neraka. Yang bawa kita kepada syurga ataupun ke neraka. Ini yang disebutkan sebagai macam mana kita nak jaga hidayah ni, sentiasa memohon kepada Allah akan hidayah. Allah minta, berdoa pada Allah supaya Allah beri hidayah pada kita, dan sentiasa kita memohon kepada Allah agar Allah kurniakan pada kita nikmat syurga, dan Allah lindung kita daripada azab neraka. Dan sentiasalah kita nak dapatkan hidayah ini mengingati akan nikmat-nikmat syurga, janji Allah kepada orang yang nak dimasukkan dalam syurga itu, menjauhi perbuatan dosa-dosa yang mendekatkan kita kepada neraka, selalu mengingati seksaan-seksaan neraka. Maka ini salah satu asbab untuk Allah pelihara bagi kita nikmat hidayah yang keempat. Ini semua berdasarkan daripada ayat Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian kita ambil pengajaran yang seterusnya, iaitu kita tengok hujung ayat tu Allah Ta'ala sebut وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Ingatkanlah Bani Israel itu akan hari-hari Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan hari-hari Allah? Ulama menyatakan hari-hari Allah tu maknanya hari yang Allah beri nikmat kepada Bani Israel. Hari yang mana Allah memberikan musibah kepada mereka. Kemudian Allah angkat musibah tu daripada mereka. Dan yang ketiga, ayam dekat situ, hari-hari Allah tu maknanya adalah cerita-cerita dan kisah-kisah orang-orang yang ingkar, serta cerita-cerita kisah-kisah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Ini namanya hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah? Ingat, dalam setiap kehidupan kita ada hari-hari Allah yang kita kena ingat dalam kehidupan kita. Apakah dia hari-hari Allah yang saya sebut tadi? Ulama tafsir 4. Yang pertama, setiap hari kita kena ingat hari Allah. Bukan hari Allah tu bulan haram, bukan, ya. Hari Allah tu kita setiap hari kena ingat. Hari di mana Allah bagi kita nikmat. Hari di mana Allah berikan kepada kita nikmat dan Allah tak ambil nikmat tu daripada kita. Tapi Allah ambil nikmat tu daripada orang lain. Itu hari Allah. Hari untuk ingatkan kita pada Allah. Makna hari Allah tu hari untuk menambahkan kita ingat lagi pada Allah. Contoh, kita teringat, oh hari sekian-sekian ni saya sakit Ustaz. Kemudian Allah sembuhkan saya Ustaz. Lepas saya sembuh, saya ingat tarikh inilah merupakan hari Allah sembuhkan saya balik daripada sakit yang saya menderita selama beberapa bulan, contoh. Itu kita ingat hari Allah sihatkan kita. Itu namanya lah hari-hari Allah yang Allah sebut dalam Quran. Hari kita ingat bila Allah beri nikmat kat kita. Ingat naik pangkat, dapat gaji, dapat itu, dapat ini. Ingat, itu hari-hari Allah tambah nikmat pada kita. Ya, hari kita dah mulai, hari bukan sekadar dalam bentuk kebendaan, ya. Hari kita dah boleh lancar baca Quran, itu nikmat. Hari kita dah betulkan semayang, itu nikmat. Hari kita dapat berpuasa dengan istiqamah, itu nikmat. Jadi Allah suruh kita ingat. Jangan lupa. Bila kita lupa, kita akan tinggalkan amalan tadi. Kita akan menjadi kufur kepada nikmat Allah. Kita akan meremehkan nikmat Allah. Kita tak anggap ia adalah satu kemuliaan atau sesuatu penghargaan di atas kurniaan Allah Ta'ala itu. Ya. Yang kedua, hari-hari Allah ni hari yang Allah beri kepada kita ujian. Yang tu pun kita kena ingat. Kita ingat, saya sekarang ni dah kaya.
dulu Allah pernah bagi saya miskin. Yang tu pun kita kena ingat. Oh, saya sekarang dah sihat. Dulu saya pernah sakit. Hari kita sakit tu kita kena ingat. Sebab tak mustahil suatu hari nanti kita boleh sakit semula. Satu hari lagi nanti mungkin kita akan susah semula dengan ujian daripada Allah. Yang inilah yang Allah suruh Bani Israel ingat. Hari masa mana mereka dizalimi, hari masa mana Allah berikan mereka nikmat balik. Inilah Allah Ta'ala suruh kita ingat. Yang ketiga, hari-hari Allah itu adalah Allah menyuruh kita mengingati kisah kehidupan orang-orang yang saleh. Ya. Maknanya orang-orang yang saleh sebelum daripada kita, mereka telah melalui kehidupan mereka dan Allah telah memberikan nikmat-nikmat dan kemuliaan pada mereka. So Allah suruh kita ingat, bila kita lalui ujian, musibah, ingat orang-orang saleh juga pernah melalui ujian, musibah seperti kamu atau lebih daripada kamu. Bila kamu mendapat nikmat, ingat kisah orang-orang saleh yang bersyukur ke atas nikmat Allah Ta'ala. Allah suruh kita ingat cerita-cerita orang-orang yang saleh. Yang keempat, hari-hari Allah tu mengingat kita kepada cerita orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Supaya kita tak jadi seperti golongan itu. Bila kita dapat kemewahan, dapat kesenangan, kita tak jadi seperti kaum-kaum yang pernah kufur, yang telah pernah Allah binasakan mereka dahulu. Inilah hari-hari Allah. Jadi apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsiran ini? Iaitu sentiasa mengambil pengajaran dan melakukan muhasabah. Melakukan muhasabah di kala mana kita mendapat nikmat dan di kala mana kita mendapatkan ujian. Masa kita dapat ujian, masa kita mendapat nikmat, banyaklah kita mengambil pengajaran daripada merungut. Banyaklah kita melakukan muhasabah daripada mempersalahkan orang. Sibuk mempersalahkan orang, sibuk menyalahkan sesiapa saja, mengomen sesiapa saja. Lebih baik kita melakukan muhasabah. Lebih baik juga untuk kita mengambil pengajaran dikala kita mendapat nikmat ataupun dikala mana kita mendapat musibah dan ujian. Ya. Baik. Kemudian kita lihat yang terakhir pada ayat kelima ini, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Yang mana di hujung ayat ini Allah Ta'ala ceritakan tentang ada dua sifat. Ini pengajaran yang kita nak ambil yang terakhir ayat kelima. Sabar dan syukur itu adalah merupakan sifat dan tanda keimanan dan orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, di penghujung ayat yang kelima ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada dua sifat yang menggambarkan orang-orang yang petanda orang-orang yang beriman dan juga petanda orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Dekat sini kalau kita lihat penghujung ayat ni Allah Ta'ala menyatakan pada setiap ayat-ayat Allah, nikmat-nikmat dan ujian Allah itu akan dapat diatasi dengan dua sifat. Kalau Allah bagi ujian dan musibah, cara mengatasinya sabar dan redha. Yang kedua, kalau Allah berikan pada kita nikmat, cara mengatasinya adalah dengan syukur. Adalah dengan syukur dan juga dengan sabar. Syukur dan sabar. Syukur tu dengan kita menggunakan nikmat jalan yang baik. Sabar tu dengan kita menahan diri daripada menyalahgunakan nikmat tadi. Ya, ingat ya. Kalau ujian, sabar dan redha. Kalau nikmat, sabar dan syukur. Sebab tu kita tengok dalam hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, Allah mengkagumi orang yang beriman. Kalau kita nak jadi orang yang dikagumi oleh Allah, pastikan dua sifat ini ada dalam diri kita. Kalau dua sifat ni tak ada dalam diri kita, selama kita hidup,
kita tak pernah membanggakan Allah Ta'ala. Kita tak pernah dibanggakan oleh Allah, apatah lagi membanggakan Allah. Kalau kita nak jadi hamba yang Allah banggakan kita di hadapan khalayak para malaikat dan khalayak makhluk-makhluk Allah yang lain, jadilah hamba yang sabar dan redha, jadilah hamba yang sabar dan syukur. Sebab dalam hadis Nabi menyatakan, ajban lil mu'min la yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana lahu khaira. Allah merasa bangga dengan orang beriman kerana Allah bagi ketetapan dan ketentuan apa pun dalam hidup mereka, semuanya baik untuk mereka. Semuanya mereka dapat pahala, semuanya mereka dapat ganjaran. Allah bagi takdir yang ujian pun mereka dapat kebaikan dan ganjaran. Allah bagi takdir kenikmatan pun mereka dapat kebaikan dan ganjaran. Iaitu Allah sebut, yang Nabi sebut, apabila Allah memberi pada mereka ujian, mereka sabar dan mereka redha, mereka dapat kebaikan di sisi Allah. Dan bila Allah berikan pada mereka kesenangan, maka mereka bersabar dan bersyukur, maka Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kebaikan. Ya? Dan benda ini, kata Nabi SAW, benda ini tidak akan berlaku melainkan kepada orang-orang yang beriman sahaja. Okey, apa makna kat sini? Sabar dan syukur adalah tanda kesempurnaan iman. Sebab tu saya nak baca ke hadis Nabi kat sini. Nabi bersabda dalam riwayat Anas dengan sanad yang daif. Nabi menyatakan, al-imanu nisfan. Nabi kata, iman ni terbahagi dua. Nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman ni terbahagi dua, separuh akan diisi dengan sifat sabar, separuh lagi akan diisi dengan sifat syukur. Kalau kita tak bersyukur, hilang separuh. Kalau tak bersabar, hilang separuh. Kalau dua-dua tak ada, maknanya hilanglah kedua-duanya. Maknanya kalau ada kedua-duanya, itu merujukkan kesempurnaan iman pada diri seseorang itu. Ya? Baik. Ini menunjukkan pada kita, dua sifat ini adalah merupakan sifat yang paling dicintai oleh Allah jika ia ada pada diri hamba-hamba Allah itu. Saya nak petik kata-kata ulama, ya. Saya nak petik kata-kata Imam Ibn Hajar. Beliau kata apa? Beliau kata dekat sini, daripada Mughirah bin Amir. Mughirah bin Amir, dia berkata, asyukru nisful iman, was-sabru nisful iman, wal yaqinu al-imanu kulluhu. Kata Mughirah bin Amir, syukur itu separuh daripada iman, sabar itu pun separuh daripada iman, dan keyakinan itu adalah keseluruhan iman. Maknanya, siapa yang bersyukur, separuh iman dah dia dapat. Dia sabar, separuh lagi dia dapat. Lepas dia dah dapat kedua-dua ni, sabar dah ada, syukur dah ada, dia akan dapat ketiga. Apa yang ketiga tu? Al-yaqin. Dia akan sentiasa yakin kepada Allah. Apa Allah takdirkan, dia yakin itu mesti baik. Dia tak ada yang sangka buruk. Dia tak ada syak prasangka. Dia tak ada rasa ragu-ragu pada Allah. Hidupnya akan sentiasa tenang kerana hatinya sentiasa yakin dengan Allah dan yakin dengan takdir Allah, dan Allah akan tetapkan keyakinan dan keimanannya itu. Ya, ini yang menunjukkan pada kita sangat pentingnya sifat syukur dan sabar, kerana kalau tanpa syukur dan sabar, kita gagal untuk memiliki sifat yakin, sifat redha. Kita tak akan dapat yakin dan redha kalau kita tidak memiliki sifat syukur dan sabar. Kata Imam Hasan Al-Basri, syukur mengajar kita supaya kita tidak alpa daripada, kata beliau, syukur mengajar kita supaya kita tidak lupa kepada kemurkaan Allah.
dan kita tidak lupa kepada ketaatan pada Allah. Manakala sabar mengajar kita supaya kita tidak lupa. Saya tertukar, minta maaf. Minta maaf ya. Sebab saya baca dia terbalik. Kata Imam Hasan Basri, sabar mengajar kita supaya kita tidak alpa terhadap perintah Allah Ta'ala. Manakala syukur mengajar kita supaya kita tidak leka di dalam melakukan dosa atau kemurkaan kepada Allah SWT. Maknanya kalau orang yang bersyukur, dia akan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa pada Allah. Kalau dia adalah orang yang sabar, maka sabar tu akan mengajar dia supaya menjadi orang yang taat kepada perintah Allah SWT. Sebab manusia ni bila dia senang, dia akan mudah berbuat dosa. Ya. Tapi bila dia susah pun, dia akan buat dosa juga. Tapi kalau senang, lagi banyak peluang dia buat dosa yang dia akan lakukan. Ya, berbanding ketika mana dia susah. Ya. Baik. Sebab itu, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Okey, saya nak petikkan kata-kata Abdullah bin Abbas kat sini. Ya, sahabat Nabi. Dia kata apa? Awwalu man yadkhulul jannata yawmal qiyamah as-sabirun asyakirun. Masya Allah. Apa kata sahabat Nabi, sepupu Nabi Abdullah bin Abbas? Beliau kata apa? Beliau kata, orang yang terawal akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga pada hari kiamat nanti adalah orang yang sabar ketika mana dia susah, dan orang yang bersyukur ketika mana dia dalam keadaan yang senang. Ini menunjukkan pada kita penting dua sifat tersebut. Sebab tu Allah mengakhiri dalam ayat ini dengan dua sifat tadi. Okey, kemudian kita nak tengok ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita kepada kita tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam memperingatkan kepada kaum Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang telah mereka lupakan. Nikmat-nikmat yang telah mereka alpakan dan lalaikan. Kita tengok ayat yang ke-6. Ketika mana Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaikum. Ketika mana Nabi Musa berkata, dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan kamu. Telah menyelamatkan kamu daripada Fir'aun. Ya, kita lihat dekat sini. Yang pertama, kita ambil pengajaran dia. Kenapakah Allah suruh Nabi Musa peringatkan kepada Bani Israel? Udhkuru. Berkatanya Nabi Musa, udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai Bani Israel, hendaklah kamu sentiasa mengingati nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Ya. Yang pertama kita lihat pengajaran dekat sini, kerana Bani Israel adalah merupakan kaum yang paling cepat kufur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Bani Israel, macam mana pun mereka mendapat nikmat daripada Allah, mereka akan gunakan nikmat itu yang pertama kepada perkara yang salah. Yang kedua, mereka akan kembali kufur daripada nikmat itu setelah mana mereka mendapatkannya. Ini dua sikap yang ada pada Bani Israel. Yang pertama, kalau mereka dapat nikmat, kalau mereka susah, tiba-tiba Allah bagi mereka senang, mereka cepat kufur. Contoh kita tengok, dahulu Yahudi, mereka dibunuh di zaman kita tengok zaman yang penindasan berlaku kepada etnik bangsa Yahudi yang dilakukan oleh Hitler, sehingga di Eropah semua orang membenci Yahudi dan menghalau mereka keluar daripada Eropah. Sebab asalnya mereka duduk dekat Syam, tetapi Kristian telah menakluk Bukhtansar, seorang raja Kristian yang telah menakluk Palestin, dan dia halau orang Yahudi. Dia perhambakan orang Yahudi sehingga orang Yahudi merantau, pergi merata-rata tempat sehingga mereka duduk dekat Eropah dan serata dunia.
Kemudian orang pun tak suka dengan dia. Hitler tangkap bunuh jutaan nyawa orang Yahudi yang telah mati dibunuh. Ya. Setelah daripada itu, bagaimana mereka telah merancang untuk membantu British dalam peperangan dunia, mengalahkan semula Hitler. Atas kerana jasa itulah nak beri kepada penghargaan pada mereka. Mereka minta supaya mereka diberikan sebuah negara, iaitu Palestin untuk mereka. Asalnya Palestin itu diberi kepada mereka sebagai tempat duduk, bukan sebagai sebuah negara, sebagai tempat duduk. Tetapi bila mereka dah dapat duduk dekat Palestin, mereka melampaui batas. Sebab tu kita tengok pada tahun 1957, perjanjian Balfour, ketika mana orang Palestin sendiri sambut kedatangan orang Yahudi. Mereka sambut tu sebab kesian. Diorang ni tak ada negara, tak ada negeri, tak ada tempat duduk, kena halau. Asalnya panggil jemput tu nak bagi PR lah. Duduklah sama-sama. Macam mana kita kat negara Malaysia ni, ada orang daripada Indonesia, daripada Bangladesh, mana-mana datang kat negara kita, duduk mustautin kat sini lama, kahwin dengan orang kita kat sini, kita bagi PR kat dia. Contoh, asalnya nak buat konsep macam tu. Tapi bila mereka dah boleh duduk kat Palestin, mereka melampau. Sebab tu bila mereka dapat sesuatu nikmat, mereka segera kufur. Dalam ayat Quran Allah dah buktikan banyak sekali. Contohnya Allah Ta'ala sebut, bila Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Bani Israel, masa Nabi Musa ajak mereka masuk Palestin, mereka tak nak. Mereka suruh Nabi Musa lawan seorang-seorang. Tapi bila Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Bani Israel untuk masuk ke Palestin, Allah kata kepada mereka, masuklah ke bumi Palestin itu dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah kata usjudu, udkhulu hadhil qaryata fakulu minha. Kemudian Allah Ta'ala kata wadkhulul baba sujada, masuklah pintu Palestin itu dalam keadaan sujud. Waqulu hittah, katalah ya Allah ampunkanlah dosa kami sebelum ni kerana kami ingkar, tidak mahu berperang masuk ke bumi Palestin. Tapi tuan-tuan tahu apa yang Allah sebut dalam Quran? Apa yang mereka buat? Mereka masuk ke bumi Palestin tu masa mereka menang dalam keadaan melalui dubur mereka, melalui belakang mereka. Allah suruh masuk dalam keadaan sujud. Mereka masuk melalui punggung mereka. Mereka hina perintah Allah. Kemudian Allah suruh sebut waqulu hittatun, ya Allah ampunkanlah. Mereka kata waqulu hintatun, bukan hittatun tetapi hintatun. Apa makna hintatun? Hintatun tu maknanya gandum. Mereka konon-kononnya nak tipu Allah, sebut macam hittah, tapi mereka sebut hintah. Ya? Ini yang nak menunjukkan mereka segera kufur setelah mereka mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mana mereka mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita kena belajar supaya kita jangan menjadi mereka yang segera kembali kepada kekufuran setelah Allah memberikan nikmat. Kita kena belajar jangan jadi seperti Bani Israel. Sebab Nabi dah kata dah, umatku akan mengikut orang Yahudi dan Nasara sedikit, sejengkal demi sejengkal, dan di antaranya kita akan ikut sikap mereka. Selain daripada kita mengikut cara beragama mereka, kita juga akan mengikut sikap mereka itu, seperti yang Allah sebutkan, segera menjadi kufur bila mendapat kesenangan. Sebab tu kita tengok hari ni orang Islam bila dah senang, bila dah mendapat segala-galanya, mereka lalai, mereka alpa, mereka lupa, dan mereka menjauhkan diri mereka daripada kebaikan, ya, dan mereka berperang sesama mereka dan sebagainya, seperti mana yang kita lihat terjadi di negara Arab dan juga di seluruh negara umat Islam yang lainnya. Baik. Kemudian yang kedua, pengajaran yang kita ambil daripada ayat ini, Allah Ta'ala sebut, kita tengok dulu, apakah bentuk nikmat yang Allah suruh Bani Israel ingat melalui ucapan Nabi Musa. Yang pertama, iaitu min ali Fir'aun. Allah selamatkan mereka daripada pemerintah yang zalim. Itu yang pertama. Ya, daripada pemerintah atau pemimpin yang zalim. Ingat, tidak ada musibah dan bala yang Allah timpa kepada kita yang lebih berat daripada bila Allah bagi orang yang memerintah kita adalah orang yang zalim.
Susah kita nak semayang, dia tak bagi. Kita nak beriman, dia paksa kita kafir. Kita nak esakan Allah, dia paksa kita syirikkan Allah. Bukan senang. Kita tengok macam mana rakyat di Syria dipaksa oleh Bashar dan juga yang selainnya. Ya? Ini memberi peringatan kepada kita. Bila Allah berikan kita menjadi umat yang dizalimi, ini satu bala yang besar sebenarnya. Ya? Yang kedua, iaitu yasumunakum su'al azab. Allah, Nabi Musa ingatkan pada Bani Israel, hidup mereka dahulu dalam keadaan ditindas. Hak mereka dirampas. Hak mereka tidak dipelihara. Hak mereka tidak dipertahankan. Ya, maknanya mereka ni diperlakukan seperti hamba. Sebab tu ingat, tidak ada musibah dan ujian yang lebih besar yang Allah beri pada kita selepas pemimpin yang zalim ataupun kezaliman yang menguasai kita. Yang keduanya adalah apabila kita hidup dalam keadaan diseksa, kita hidup dalam keadaan ditindas, kita hidup dalam keadaan hak kita tidak diberikan, ya, itu juga adalah merupakan suatu musibah. Yang ketiga, musibah yang Allah beri kepada Bani Israel yang kemudian Allah angkat daripada mereka, iaitu kematian. Mereka dibunuh oleh Fir'aun. Ya, yuzabbihuna abna'akum, anak-anak lelaki mereka dibunuh. Mereka juga dibunuh. Mereka dijadikan nyawa mereka tu tidak ada nilai. Ini juga ujian musibah yang besar. Dan yang keempatnya, Allah Ta'ala sebut wayastahyuna nisa'akum. Firaun menghidupkan perempuan-perempuan Bani Israel. Ya, memang Firaun hidupkan perempuan Bani Israel, tapi hidupkan itu sebagai hamba kepada seksual, hamba kepada nafsu. Yang laki dia bunuh semua, yang perempuan dia hidupkan sebagai hamba kepada nafsu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bagaimana tidak ada benda yang lebih menderitakan kita apabila kita hidup dalam keadaan tanpa ada agama, hanya berpandukan kepada nafsu semata-mata, atau diperlakukan kita sebagai manusia yang diperlakukan sebagai alat kepada nafsu sahaja. Ya, inilah bala yang telah Allah timpakan kepada kaum Bani Israel yang terdahulunya. Jadi sebab tu Allah suruh Nabi Musa ingatkan kepada kaum Bani Israel ini. Ya, baik. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil yang terakhir pada ayat yang ke-6? Pengajaran yang boleh kita ambil dekat sini, apabila kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada kita akan siksaan ataupun azab daripadanya yang Allah datangkan dalam bentuk yang apa yang menimpa kepada kaum Bani Israel dahulu, seperti kezaliman, penindasan hak, kemudiannya pembunuhan atau peperangan, dan empatnya itu tadi, iaitu menjadi manusia yang hidup dalam keadaan kegelapan dan hidup dalam keadaan perhambaan nafsu. Ingat ya, ini adalah bala ujian yang Allah timpakan kalau kita menjadi orang yang tidak sabar dan kita tidak menjadi hamba yang bersyukur dan menjadi mereka yang segera kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan timpakan kepada kita musibah-musibah ini tadi. Saya nak mengakhiri dengan hadis Nabi SAW sebagai penutupnya. Saya nak akhirikan dengan hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW ada bersabda. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Walaupun ulama ada menyatakan hadis ni bertaraf dhaif, ya, sanad dia, tetapi ada sebahagian ulama mengatakan boleh kita mengambil pengajaran daripadanya, dan ada juga ulama yang menghasankan, maknanya memperelokkan sanad hadis ni. Nabi menyatakan, apabila 5 perkara ini berlaku kepada kalian, aku berlindung, hendaklah kamu minta berlindung kepada Allah, dan aku berlindung kepada kalian agar jangan kalian bertemu dengan zaman ini. Yang pertama apa dia? Bila berleluasanya zina ataupun masalah
seksual, bila terlalu berleluasanya masalah moral dan seksual, itu secara terang-terangan, melainkan yang pertama, Allah akan datangkan penyakit-penyakit, virus-virus, taun dan sebagainya yang tak pernah berlaku pada umat yang terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tengok masalah moral, rosaknya nasab, runtuhnya perkahwinan, kecurangan, khianat, sumbang mahram, zina merata-rata dan sebagainya, kes rogol, semua masalah-masalah akhlak. Bila banyak tersebar benda ini, akan banyaknya berlakunya penyakit yang memudaratkan. Yang kedua, wala yanqusul mikyala wal mizan. Bila banyaknya berlakunya penipuan di dalam timbangan. Bila banyak manusia menipu dalam timbangan, maka Allah akan bagi kepada mereka masalah ekonomi. Wa jawris sultan, dan Allah akan hantar kepada mereka penguasa-penguasa yang zalim. Bila meniaga, tipu timbangan. Bila jual barang, kata produk ni begini-begini, tapi sebenarnya tak. Bila tunaikan hak orang, ya, bila kita tunaikan hak orang, kita kurangkan hak dia. Kita tak bagi tugas kepadanya 100%. Kita bagi 70% dan 30% kita kurang, curi tulang daripada tugas yang sepatut kita kena buat. Itu semua termasuk dalam kandungan mikyala wal mizan. Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim. Ramai orang yang tidak mengeluarkan zakat dan tidak membantu orang fakir miskin, melainkan Allah akan mendatangkan kemarau, hasil-hasil berkurangan, tanaman kering dan sebagainya. Dan yang keempat, wala yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Mereka yang melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya, yang ambil selain daripada syariat Allah dan Rasulnya, melainkan sallallahu alaihim aduwan. Allah akan hantar musuh untuk menguasai orang Islam. Bila orang Islam sendiri yang tolak kitab Allah, yang tolak agama Allah, yang tolak Rasulullah, dan juga yang menolak untuk melaksanakan perintah Allah yang wajib, menukarkannya dan sebagainya, Allah akan hantar musuh menguasai mereka. Ataupun fa'akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Kalau musuh tu tak kuasai negara kita pun, dia akan rampas harta-harta dalam negara kita ini. Ya? Dan yang terakhir Nabi sebut, yang kelima, wama lam tahkum a'immatahum bi kitabillah. Selama mana pemimpin-pemimpin mereka ataupun imam-imam, orang-orang agamawan mereka tidak memberikan hukum, tak mengeluarkan, memfatwakan hukum, mengeluarkan hukum berdasarkan kitab Allah, dan mereka pilih selain daripada Quran, bagi fatwa ke, bagi pandangan menggunakan akal mereka ke, nafsu mereka ke, atau mereka memimpin negara berdasarkan nafsu mereka ke, bukan berdasarkan kepada kitab Allah, melainkan apa yang Nabi jawab, ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ini bala yang kelima. Allah akan jadikan mereka bergaduh sesama orang Islam. Maksud sesama orang Islam akan berperang dan akan bertelagah sesama mereka. Ini 5 perkara yang disebutkan sebagai pengajaran seperti mana yang telah berlaku kepada Bani Israel. Benda ini tidak mustahil akan berlaku kepada umat Nabi SAW. Dan saya rasa sekadar itu sahaja yang kita dapat kongsikan daripada ayat yang kelima dan ayat ke-6 pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung semula sambungannya pada siri yang akan datang. Sekadar itu sahaja dahulu. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.